KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry selaku hos anda pada petang ini. Apa khabar anda semua? Wani harapkan agar anda semua sihat-sihat belaka dan sentiasa dihindari daripada penyakit COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Dan hari ini Wani ingin mengingatkan bahawa kes harian kita adalah sebanyak 18,547 kes. Jadi pentingnya untuk kita semua sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab sentiasalah patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Bagaimana caranya? Sentiasa pakai sanitasi tangan, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, baiklah, untuk hari ini mata pelajaran yang akan kita sama-sama belajar adalah mata pelajaran grafik komunikasi teknikal ataupun secara ringkasnya dipanggil GKT. Kalau anda nak tahu siapa guru kita, mari kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Telah berkhidmat selama 20 tahun dalam mengajar mata pelajaran ini, mari kita bawakan ke studio hari ini bersama dengan kita Cikgu Kashnani binti Mat Noor dari SMK Seksyen 9 Shah Alam. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah Cikgu, selamat datang ke studio Sukses. Walaupun ini kali pertama Cikgu bersua dengan saya untuk mata pelajaran GKT hari ini. Namun tak mengapa, mungkin kita nak tahulah Cikgu daripada Cikgu sendiri sebagai permulaan yang ringkas. Mungkin Cikgu boleh kongsikan apa topik yang telah dipilih dan objektif pembelajaran kita hari ini. Okey, topik hari ini adalah lukisan perspektif ya untuk anak-anak ataupun murid-murid yang akan menghadapi peperiksaan SPM 2021 nanti, dengan harapan dapatlah anak-anak sedut sedikit ilmu yang akan cikgu kongsikan bersama pada hari ini. Ya, itu dia, kita akan sama-sama belajar lukisan perspektif. Jadi sebelum itu Wani ingin menjemput cikgu untuk sama-sama kita pergi ke meja di sebelah sini untuk membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi cikgu boleh pakai gel pembasmi kuman yang disediakan. Dan SOP kita pun sentiasa terjaga sepanjang program ini bersiaran. Dan sekarang ini cikgu, sebelum kita nak belajar, semestinya kita nak berkenalan dengan murid kita. Kita bawakan 6 murid dari SMK Seksyen 9 Shah Alam juga. Ini anak murid cikgu yang akan bersama dengan kita selama 1 jam. Mari kita bawakan mereka semua ke studio. Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Semua sihat tak? Sihat. Itu dia. Semua malu lagi nak buka mikrofon cikgu. Kejap lagi kita dengarkan suara mereka. Boleh tak anda perkenalkan nama anda? Kita mulakan dengan memberitahu nama, umur dan juga cita-cita anda. Kita mulakan dengan Aznur Ain. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Aznur Ain binti Adnan, berumur 17 tahun daripada SMK Seksyen 9 Shah Alam, dan cita-cita saya ingin menjadi mechanical engineer. Wow, mechanical engineer. Jarang-jarang sekali seorang pelajar perempuan nak jadi mechanical engineer. Okey, itu dari pandangan murid yang pertama. Seterusnya kita nak tanya Putri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Putri Nuri Chira binti Muhammad Idris. Saya berumur 17 tahun dari SMK Seksyen 9 Shah Alam. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera kimia dan saya ingin mendapat keputusan yang terbaik dalam SPM. Baik, jurutera kimia. Terima kasih Putri. Seterusnya kita nak tanyakan Farisha. Assalamualaikum. Nama saya Nur Farisha Haidar binti Najmi. Umur saya 17 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi seorang interior designer. Interior designer. Baik, kita nak tanya Siva Shankar pula. Selamat sejahtera. Nama saya Siva Shankar, anak lelaki pelabaran. Umur saya adalah 17 tahun dari SMK Seksyen 9 Shah Alam. Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang jurutera dan mengharapkan mendapat cemerlang dalam SPM 2021. Wow, itu dia. Satu-satunya murid lelaki pada hari ini, Siva Shankar. Terima kasih. Seterusnya kita nak tanyakan kepada Irdina. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Irdina Akmal binti Elmi Iskandar. Saya berumur 17 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi chemical engineer dengan harapan lulus dengan cemerlang di dalam SPM 2021. Wah, itu dia Irdina. Terima kasih dan akhir sekali kita dengarkan daripada Aina.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Kash, hos Wani Khairi dan para penonton semua. Nama saya Aina Sofia binti Muhammad Syakif dari SMK Seksyen 9 Shah Alam. Cita-cita saya ingin menjadi jurutera dalam bidang kimia dengan harapan lulus dengan cemerlang dalam SPM 2021 akan datang nanti, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih Aina. Kita dah berkenalan dengan mereka semua dan sekarang ini kita nak dengarkan pandangan mereka mengenai mata pelajaran GKT ini. Nak tahulah senang ke, susah ke. Jadi Kak Wani nak dengarkan pandangan daripada murid yang pertama iaitu Aznur Ain. Silakan. Pada pendapat saya, lukisan perspektif ialah satu kaedah lukisan 3D untuk memudahkan kita untuk memahami dan memvisualisasikan sesuatu bangunan, dan dengan adanya bantuan Cikgu Kashnani, saya dapat memahaminya dengan lebih jelas. Baik, itu pandangan yang pertama. Apa kata Siva Shankar pula? Pada pandangan saya mengenai tajuk lukisan perspektif ini adalah masa di tingkatan dulu, saya pernah belajar topik ini dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, tapi saya kurang faham. Sejak saya mempelajari topik ini dalam mata pelajaran JKT, ianya mudah difahami dengan bantuan cikgu. Jika soalan topik ini diuji dalam SPM 2021, saya berharap saya akan menjawab dengan betul dan memberikan pemutusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Baik, terima kasih Siva Shankar dan Aznur Ain. Kita dah dengarkan pandangan dari dua murid pada hari ini dan sememangnya kita mengharapkan bahawa agar Cikgu Kash hari ini dapat memberikan ilmu sepenuhnya kepada murid yang menyaksikan dan agar mereka dapat lulus dengan cemerlang dalam mata pelajaran grafik komunikasi teknikal ini. Tapi sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, apa kata kita berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Khairi. Dalam mata pelajaran kita hari ini, grafik komunikasi teknikal, kita akan sama-sama belajar dengan tajuk lukisan perspektif bersama dengan Cikgu Kashnani Maknur dari SMK Seksyen 9 Shah Alam, Selangor. Sebelum kita mulakan, Wani nak tanya murid dalam talian, adakah anda sudah bersedia? Kalau anda sudah bersedia dengan penuh semangatnya, sila buka mikrofon anda dan cakap, sudah sedia Cikgu? Sudah sedia, Cikgu. Cikgu dapat rasakan tak semangat mereka tu? Ya, dah betul. Cikgu pun dah rasa semangat yang membara dari diri murid-murid kita. Jadi jom tak membuang masa, mari kita mulakan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Dan untuk pengetahuan murid-murid di rumah, bolehlah bersedia dengan pensel dan juga kertas untuk rekod apa yang cikgu akan kongsikan bersama. Baiklah, hari ini kita akan tengok lukisan perspektif. Okey, kalau tengok pada gambar rajah yang saya akan tunjukkan ini, sebelum tu kita pergi pada standard pembelajaran dulu Wani. Okey, standard pembelajaran hari ini adalah yang pertama untuk menghuraikan jenis lukisan perspektif, yang kedua untuk mengenal pasti elemen lukisan perspektif, dan yang ketiga untuk melukis lukisan perspektif 1 titik dan 2 titik bagi permukaan condong, rata dan juga oblik. Okey, dan tanpa melengahkan masa kita teruskan. Okey, saya nak tanya Irdina lah ataupun Puteri ke, tak kisahlah di talian. Kalau tengok pada gambar rajah ni, apa persamaan dia? Irdina boleh ke? Irdina, sila cuba. Apa persamaan pada gambar rajah ni? Pada pandangan saya, persamaan antara kedua-dua gambar ini ialah ia mempunyai 1 titik lenyap sahaja. 1 titik lenyap. Di mana? Okey, kalau tengok rajah ini 1 titik lenyap dan ini juga 1 titik lenyap. Okey, berbeza dengan gambar rajah seterusnya ini. Okey, kalau anak-anak tengok, okey, saya nak tanya Siva lah. Siva, kalau yang ini apa perbezaan dengan gambar rajah yang cikgu tunjukkan sebelum itu? Perbezaannya adalah gambar sebelum ni terdapat 1 titik lenyap saja. Manakala gambar kedua ni terdapat 2 titik lenyap. 2 titik lenyap dan ini adalah lukisan perspektif 2 titik. Okey, kalau kita nak ingat kembali apa yang kamu dah belajar masa di tingkatan 1 ataupun di tingkatan 2. Okey, Puteri, ingat tak kamu? Okey, masa di tingkatan 1 pernah belajar tak topik ni? Dalam mata pelajaran apa? Saya pernah belajar tajuk ni dalam mata pelajaran RBT. RBT. Tajuk
tajuk lakaran perspektif. Lukisan perspektif, betul tak? Okey, dan Irdina, okey, kalau satu lagi mata pelajaran yang kamu dah belajar, dalam mata pelajaran apa? Semasa di tingkatan 2, saya pernah mempelajari lukisan perspektif ini di dalam mata pelajaran pendidikan seni visual dengan tajuk lakaran perspektif. Lukisan, okey, lakaran perspektif. Dua-duanya adalah lakaran. Berbeza dengan grafik komunikasi teknikal di mana kita betul-betul menggunakan, kata 100% menggunakan peralatan. Okey, untuk pengetahuan murid-murid di rumah, kita ada beberapa jenis lukisan perspektif. Okey, yang pertama adalah lukisan perspektif satu titik. Okey, yang kedua adalah lukisan perspektif 2 titik dan yang ketiga adalah lukisan perspektif 3 titik. Namun murid-murid di talian, cikgu nak tanya, okey, yang mana kita nak tekankan dalam GKT tingkatan 5 ni, lukisan perspektif yang mana antara 3 ni? Okey, Irdina. siapa boleh jawab? Okey. Yang perlu ditekankan ialah lukisan perspektif 1 titik dan lukisan perspektif 2 titik sahaja. 2 titik sahaja. So kita nak tengok hari ni apa yang penting dalam lukisan perspektif adalah elemen, elemen dalam lukisan perspektif 1 titik. Okey, kalau tengok kita ada huruf A, B, C, D, E, F dan G. Dan elemen-elemen ni murid-murid kena tahu apa namanya dan baru kita tahu fungsi setiap elemen tersebut. Okey, untuk A ini siapa nak jawab? Ain, boleh jawab tak? Apakah elemen untuk A? Elemen bagi A. Yes, elemen bagi A. Ialah satah gambar. Satah gambar. Okey, kalau tengok A adalah satah gambar dan B yang sangat penting. Siapa nak jawab? Aina? B ialah garis ufuk, cikgu. Garis ufuk. Okey. Kalau tengok pada garis ufuk ni sangat penting kerana di situlah akan beradanya C, iaitu akan beradanya titik lenyap. Okey, tak apa. Dan C ni adalah garis bumi dan D adalah titik stesen. Ini adalah titik stesen. Titik stesen sangat penting untuk kita menentukan garisan kepandangan atas. Okey, seterusnya E adalah Sifa, boleh jawab tak? E apa? Titik lenyap, cikgu. Titik lenyap. Okey, kalau murid-murid ingatlah masa belajar, ini titik lenyap yang sangat penting untuk kita cari terlebih dahulu. Okey? Dan titik lenyap berbeza dengan yang seterusnya, pandangan 2 titik. Ini adalah satu titik. Okey, so dia hanya ada 1 titik lenyap sahaja. Dan F ini adalah garisan tinggi. F adalah garisan tinggi, manakala G ini adalah garisan penglihatan. Okey, untuk elemen yang ini sama sebenarnya. Okey, so saya hanya skip saja. Ini adalah titik stesen. Cuma saya nak terangkan di sini murid-murid, perbezaannya adalah titik lenyap. Bila perspektif 2 titik, dia mempunyai 2 titik lenyap. Itu titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Yang lain sama sahaja. Kalau murid-murid tengok, sama sahaja fungsi. Dan kalau tengok ini, F ini adalah garisan penglihatan dan G ini adalah garisan tinggi. Sama sahaja. Elemen untuk perspektif 1 titik dan 2 titik adalah sama sahaja. Baiklah, dalam untuk bila kamu dah tahu tadi nama-nama elemen tersebut, so fungsi untuk titik stesen. Okey, siapa nak jawab? Ain, apakah? Tak apalah, saya dah jawab dah yang ni. Okey. Titik stesen merupakan kedudukan mata pelukis, kedudukan mata pelukis masa melihat sesuatu objek. Dan yang ni kita boleh tengok sendiri, garisan penglihatan adalah garisan unjuran dari titik stesen ke pandangan tertentu pada objek pandangan atas, Dan seterusnya satah gambar. Satah gambar adalah image objek yang hendak dilihat dapat dihasilkan pada satah tersebut. Okey, seterusnya garis ufuk. Ini sangat penting. Pada garis ufuk akan beradanya titik lenyap. Okey, garis ufuk adalah garisan mendatar dalam bayangan yang selari dengan satah gambar dan berada pada aras mata pelukis. Okey, dan seterusnya titik lenyap.
Perbezaannya tadilah, dan saya akan terangkan nanti macam mana untuk dapatkan titik lenyap. Dan garis bumi adalah garisan yang mewakili pandangan, pinggir satah bumi dan juga tapak untuk mengukur ketinggian objek. Okey, dan seterusnya garis tinggi. Garis tinggi adalah garisan tegak yang diunjur dari penjuru pandangan atas yang menyentuh satah gambar hingga ke garisan bumi. Okey, itu adalah elemen-elemen penting dalam lukisan perspektif. Okey, Wani ada pertanyaan tak? Setakat ini tidak ada soalan lagi, Cikgu. Saya masih mengikuti kelas hari ini. Okey, boleh kita teruskan ya? Boleh. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah cara melukis lukisan perspektif satu titik. Okey, kalau tengok ada diberi objek A, tapi dalam SPM sebenar objek A ni tidak diberi. So kamu kena buat lakaran terlebih dahulu untuk mendapatkan objek. Tapi hari ini saya akan terangkan untuk perspektif. Okey, saya nak tanya Putri, ini lukisan perspektif satu titik. Apa bezanya dengan lukisan perspektif dua titik? Perbezaan antara satu titik dengan dua titik ialah dia ada satu titik lenyap sahaja. Satu titik lenyap saja. Macam mana kita nak kenal pasti ini adalah perspektif satu titik? Macam mana kita nak kenal pasti? Pandangan, bentuk pandangan atas pelat. dia mengenai garis satah gambar. Dia tidak ada garisan yang condong. Dia hanya 90 darjah. Okey, menyentuh garisan satah gambar. Okey, ini adalah lukisan perspektif satu titik. Okey, cara nak melukis, nak dapatkan titik lenyap. Kalau perspektif satu titik daripada titik stesen, okey, kita labelkan dulu ya, Wani. Bagi saya sangat penting untuk label apa yang kita label pada objek, kita kena transfer sama kepada pandangan atas dan juga pandangan hadapan. So, kalau tengok di sini satu, so di sini akan kita tengok dari atas 1/5 dan di sini 2, 3. Kalau tengok ke bawah ya, 3/7 dan ini adalah 4/6. Kita tengok daripada pandangan atas. Okey, kalau kita tengok daripada pandangan hadapan, kalau tengok 1 dengan 2 ni 1/2. Maknanya kita nampak 1 dahulu diikuti dengan 2 dan seterusnya 4/3 dan seterusnya kalau tengok kita pindahkan sahaja. Dan nak label ni terpulang pada murid-murid ya. Macam mana nak labelkannya? Janji kamu faham. Okey, dan seterusnya macam mana kita nak dapatkan titik lenyap daripada titik stesen. So kita unjurkan 90 darjah ke garis ufuk. So ini adalah titik lenyap. Okey. Untuk perspektif satu titik, okey, yang mana dah menyentuh satah gambar, titik-titik ni kita unjurkan garisan tinggi menyentuh garis bumi. Okey, terlebih dahulu kita pindahkan tinggi objek ni lah. Okey, dan kita unjurkan. Ini yang dah menyentuh satah gambar. Okey, bila dah menyentuh satah gambar, sini kita dah dapat dah titik pandangan ni. Okey, kalau tengok, so ini adalah titik 1, 4, 5, 6. Okay, kalau tengok ini adalah titik 1, 4, 5, 6. Okey, dan yang tidak menyentuh satah gambar, murid-murid kena unjurkan ke titik stesen. Okey, supaya di sini dia menyentuh satah gambar dan kita unjurkan ke bawah. So kalau tengok, kita lukis dulu pandangan hadapan. Okey, so boleh hitamkan pandangan hadapan ni. Jadi bila dah dapat ni, 1 ni kalau tengok objek ni, 1 dengan 2 dia segaris. 1 akan ke titik lenyap. Okey. Bila 1 akan ke titik lenyap, macam mana kita nak dapat titik 2? 2 tadi kita dah tarik ke dan bersilang pada satah gambar di sini, kita unjurkan ke bawah. So dah dapat ini adalah titik 2. Okey. Macam mana nak dapat titik 3? 4 dengan 3 segaris kan? So 4 dengan 3 tarik ke titik lenyap. Dan 3 ni tadi menyentuh kat sini, seturun. So, pada garisan 4 ni, you akan dapat titik 3. Macam mana kita nak dapat 7? Kalau you notice 3 dengan 7, dia segaris ke bawah. Jadi, tarik sahaja dan di sini adalah titik 7. Jadi, bila dah dapat titik-titik ni, kita hitamkan semua objek. Untuk perspektif satu titik, dia tak ada banyak masalah sangat, Wani. Dia tak keliru. Jadi untuk perspektif 2 titik ini yang murid-murid akan keliru. Okey, sama juga. Okay. Kalau perspektif 2 titik, perbezaannya di mana? Aina, boleh bagi tahu cikgu. Perbezaan dengan perspektif 1 titik tadi kat mana?
Perbezaan perspektif dua titik ni di pandangan atas. Okey, kalau tengok ini adalah 60 darjah dan ini adalah 30 darjah. Kebiasaannya kita akan bina soalan berdasarkan sudut macam ni lah. Okey, jadi terlebih dahulu kita labelkan objek yang diberi ataupun kita lakarkan dahulu kalau tak ada objek. So kalau tengok di sini kita labelkan sama juga dengan tadi. Pada pandangan atas kita pindahkan label yang ada pada ni ke pandangan atas dan juga pandangan hadapan. Okey, setelah kita pindahkan, okey, kita tengok yang mana titik yang dah menyentuh garisan satah gambar. So ini adalah satah rujukan utama kita, garisan tinggi utama kita, tapi kita kena cari titik lenyap terlebih dahulu. Okey, Wani. Untuk dapatkan, kalau tadi titik stesen, untuk perspektif satu titik lenyap dia daripada titik stesen hanya naikkan tegak ke garis ufuk. Tapi yang ini kita kena bina garisan, naik ke satah gambar, selarikan dengan objek. Okey, yang ini naikkan ke satah gambar dan turun ke garis ufuk, kamu akan dapat itu adalah titik lenyap 1. Okey, dan sebelah sini sama juga kita bina garisan yang selari dengan objek pandangan atas, turun ke garis ufuk dan kamu akan dapat titik lenyap 2. Okey, bila dah dapat sini, ini adalah macam biasa. Kita buat tarik mana titik yang dah ada, dah menyentuh satah gambar. So, kita pindahkan tinggi yang ada ni. Okay, Wani, berbeza dengan perspektif satu titik. Kalau satu titik, hanya satu saja tariknya. Yang ni kiri kanan. Kita kena unjurkan. Baik. Tarik ke titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Okey. Bila dah dapat, okey, tengok. Yang paling kiri, yang paling kanan, kita kena hasilkan kotak dulu ni. So yang paling kiri, satu yang tidak menyentuh satah gambar ni kena tarik ke titik stesen dan bersilang di sini, turun ke bawah. Ni tiga-tiga ni tarik ke titik stesen. Nampak tak? Tiga-tiga ni. Ya. Dan bersilang di sini, sini dan sini, kan? Nanti kita unjur tegak ke bawah. Kalau Wani perasan, anak-anak murid di luar sana dan murid-murid di talian, ini adalah titik 1. Okey. Ini ketinggian. 1 ketinggian. Dan kita tarik ke sana dan 1 turun ke bawah. So you akan dapat titiknya di situ. Okey. Itu adalah titik 1. Dan macam mana kita nak dapat permukaan ini? Kita hitamkan dulu mana yang kita dah nampak. So ini adalah permukaan 1456. Okey, 1456. Nampak tak? Ya. So kita hitamkan dahulu. Okey, so 1 ni macam tadi jugalah. 1 kita akan tarik ke titik lenyap di sebelah sini. Okey, nak dapatkan titik 2 tadi ni bersilang kat sini, turun. Dia akan berada di sepanjang garisan ini. Okey, dan turun. So ini adalah titik 2. Okey. So kalau tengok di situ, kamu akan dapat ini adalah titik 2, ini adalah titik 3 dan ini adalah titik 7. Berbeza sedikit dengan perspektif satu titik. Jadi bila dah dapat titik-titik ni, kamu boleh hitamkan objek ini. Okey. Ada pertanyaan tak anak-anak murid-murid di talian? Murid dalam talian, Ada nak faham tanya? tak macam mana nak lukis ni? 2 titik dan 1 titik. Okey. Boleh faham ke? Faham ya semua? Okey. Alhamdulillah. Nampaknya cikgu dah pun tunjuk cara untuk melukis lukisan perspektif 1 titik dan 2 titik. Kita pun dah belajar jenis LP, elemen lukisan perspektif, fungsi dan juga cara melukisnya. Dan lepas ini, selepas berehat kita akan sama-sama pergi kepada teknik menjawab soalan ya cikgu. Betul. Kalau anda nak tahu teknik dan menjawab dan untuk lulus cemerlang dalam mata pelajaran ini, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama dengan saya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Kerry dalam mata pelajaran kita hari ini grafik komunikasi teknikal dan khususnya kita belajar lukisan perspektif. Masih lagi bersama dengan Cikgu Kashnani Mat Noor dan 6 murid dari SMK Section 9 Shah Alam Selangor. Jadi jom Cikgu kita nak sambung dengan teknik menjawab lukisan perspektif ini. Dipersilakan. Okey, untuk pengetahuan Wani, cikgu suka kalau teknik menjawab ni, cikgu suka guna nama cikgu. Okey, cikgu suka kaitkan dengan teknik cash lah. Okey, kalau tengok cash ini yang pertama
adalah bila dapat soalan saja, kenal pasti soalan dengan membaca betul-betul daripada awal hingga akhir. Okey? Maknanya kenal pasti soalan. Yang kedua, analisis soalan. Apakah kaedah yang akan digunakan? Okey? Adakah ianya kaedah perspektif satu titik ataupun kaedah dua titik? Dan kalau kita tengok S ni, kita susun step ataupun susun langkah-langkah untuk melukis. Okey? Bermula dengan kita melakar dahulu, lepas tu kita label dan kita cari titik lenyap, okey, dan seterusnya hasil rajah insya-Allah akan tepat dan kemas kalau kamu pandai menguruskan masa dan teknik menjawab kamu. Okey, seterusnya kalau kita tengok tadi kenal pasti soalan, okey, kaedah tadi antara satu titik dua titik, susun step. Okey, kalau perspektif satu titik ataupun perspektif dua titik, you kena dapatkan titik lenyap. Tapi kalau ada juga soalan untuk perspektif dua titik, dia dah siap-siap bagi dia titik lenyap, tapi dia tak bagi titik station. So kamu hanya undur ke belakang, kamu dapatkan titik station. Okey, ini pernah keluar juga dalam SPM ya. Dan seterusnya ini. Okey, kita tengok rajah yang pertama, soalan yang pertama. Okey, saya nak tanya Aznul lah. Aznul, kalau tengok rajah ni dan kamu baca dan dah ikuti teknik menjawab Kash tadi, okey, apakah soalan ini, adakah ianya lukisan perspektif satu titik atau lukisan perspektif dua titik? Ini lukisan perspektif satu titik, cikgu. Kenapa? Sebab dia menyentuh permukaan satah gambar. Dia tak ada condong pun ya. So ini adalah lukisan perspektif satu titik. Dan macam biasa Wani, okey, kalau ni dia tak ada gambar rajah yang membantu murid-murid untuk melukis dengan cepat. Jadi kamu kena melakarkan dahulu. Kalau tengok L yang pertama adalah lakar, L yang kedua adalah label, dan yang ketiga itu you kena dapatkan titik lenyap. So macam mana kita nak melakar? Murid-murid dah belajar topik sebelum ni, iaitu lukisan isometri dan juga lukisan oblik. Jadi di sini kita lakar terlebih dahulu objek. Okey Wani, cikgu suka kalau di sini murid-murid akan start sebab dia tak erti nak melakar. Okey, so sebelum ni saya pernah ajar murid-murid menggunakan kaedah susun kotak. So kalau kita kaji soalan ini ada kotak yang pertama, kotak kedua, dan di atas ini adalah kotak ketiga. So kita cuba lukis kotak ini. Okey, ini adalah kotak yang pertama yang besar tu. Okey, dia panjang sikit kan? Ya. Okey, so kita lukis kotak tu. Dan ini kotak di hadapan. Okey, kita susun dulu kotak. Okey, kalau tengoklah ya. Kita susun kotak-kotak dan dia ada kotak di atas. Okey, so kita lukis kotak ini di bahagian atas. Okey, sorry. Okey, cikgu nak padam sikit di sini. Okey, dan kita akan lukis di sini. Ini kotak di bahagian atas. Okey. So, murid-murid, kalau tengok pada tiga kotak ini, kita tengok kotak yang di hadapan ni, dia macam terpotong pandangan sisi. Ini adalah pandangan sisi. Kan? So, dia condong. So, kita lukis ke arah sini. Okey? Sebab kita tengok dari atas dia tetap nampak kotak, dan daripada hadapan pun dia tetap nampak segi empat tepat. Dan kalau tengok pandangan sisi, sebelah sisi ni, yang ini dia condong macam ni, betul tak? Okey, condong macam ni. Tapi daripada pandangan hadapan, dia condong seperti ini. Dan kita tengok pandangan atas, yang ini bersambung ke hujung sini. Okey, so kalau cikgu padam, cikgu nak padam mana yang tak perlulah, ya, kita padam. Kalau kita tengok dekat sini, ni adalah objek tadi. So kalau saya padam ni, dia padam habis pula. Okey, ni objek yang kita dah nampak. Okey, dan di atas ini adalah bentuk piramid. So kita bucu ke bucu di atas ni kita untuk dapatkan titik tengah. Dan tengah ni sambung aja ke setiap bucu yang ada. So dah dapat dia punya bentuk piramid. Okey, label lakar sudah. Sekarang kita label. Okey, so bila kita nak label, okey, saya buanglah mana yang
kamu rasa mengelirukan, kamu buang Okey, so ini objek yang bertengok. Kalau anak tak nak tengok ni, kita seterusnya kita nak dapatkan titik lenyap. Okey, ini adalah perspektif satu titik. So nak dapatkan titik lenyap, hanya tarik sahaja tegak naik ke garis ufuk. So dah dapat titik lenyap. Okey, tapi kita label dulu. So katakan puncak ni saya buat nombor 1. Oh, saya lupa nak. Okey. Okey. Ni adalah titik 1, titik 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey. Semua titik dah ada. Penjuru semua dah ada titik. Jadi, apa yang you dah label sini, tukar, pindahkan titik-titik ni. Ni 1, 4, 5 stroke 6. Sebab di bawahnya ni adalah 6 kan? Betul. Dan ini adalah 7. Ni 8 stroke 9. Wani pun dah pandai. Sini adalah 10, 11, 12. Dan di sana adalah 2, 3. Kan? Tengok daripada atas. Kalau kita tengok dari hadapan, pandangan hadapan, so ini adalah titik 1. Okey. Dan ini adalah, kalau tengok ni 12 stroke 2. Okey. Dan kalau tengok ini adalah 3 stroke 4. Ni yang sini Dan ini kalau kamu tengok, ini adalah titik 8. Okey. Yang ni 8 Dan di belakang sana, ini adalah titik 5. Okey. Boleh ke anak-anak? Boleh. Okey. Dan di sini adalah 7 stroke 6. Dan di sini adalah 10 stroke 9. Kalau tengok dari sini. Dan ini adalah titik 11. Cukup pandangan hadapan dengan atas sahaja. Okey, seterusnya kita dah. Oleh kerana ini adalah lukisan perspektif satu titik. So, murid-murid mesti unjurkan ke bawah semua garisan tinggi ni untuk kita lukiskan pandangan hadapan. Dan tinggi ni kamu tariklah. Kita lukis. Pandangan hadapan dah ada. So kamu hanya lukis. Nampak tak? Ini adalah pandangan hadapan. Tapi ini bukan bentuk dia lagi. Kalau tengok ini dah ke belakang. Dia bukan betul-betul macam ini. Okey. So kalau you tengok di sini titik 11 dah ada. Titik 11 dengan 10 dah comel dah. Okey, jadi kita kena tarik untuk dapatkan ni semua titik-titik yang ada ni kita boleh unjurkan ke titik lenyap. Okey, kita tarik dahulu pandangan hadapan ni yang mana you boleh nampak, you tarik aja dulu ke titik lenyap. Okey, saya terangkan satu persatu. Okey, macam mana kita nak dapatkan titik 12? 11 kita dah ada, 10 kita dah ada. Kita nak cari permukaan ini dulu. Okey, so macam mana nak dapat 12? Okey, so 12 ni tarik ke titik station. Bersilang di atas gambar di sini. Tarik turun ke bawah. Pandai Wani. Okey, di manakah titik 12 Wani? Saya rasa kalau Wani nampak, adakah ia di sini atau dia di sini? Dia di tempat kedua cikgu tunjuk tu. Okey, ini adalah titik 12. Okey, so kita dah dapat ini titik 12. Seterusnya kita nak dapatkan objek. Okey, sama juga nak dapatkan titik 3. Okey, 3 ni sebab dia tak menyentuh satu gambar. So dia kena tarik ke titik station. So murid-murid bila dah bersilang di satu gambar, murid-murid tarik turun bawah. So permukaan ini kita dah dapat. Kita nak cari di belakang dia ni. Titik 2. Macam mana kita nak dapatkan titik 2? Okey, so murid-murid 2 ni yang di atas, ikat pandangan atas, murid-murid tarik ke titik station. Okey, 2 bersilang di sini dan turun. So ini adalah titik 2. Okey. Murid-murid dah dapat ni 12 dan ini adalah 2. Sama juga kalau kita nak dapatkan titik 3. 3 tarik ke titik station. Okey, bersilang di sini, turun. So ini adalah titik 3. So kita hitamkan objek mana yang kita dah nampak. Okey, dan seterusnya ni kita nak dapatkan titik 7. Macam mana nak dapat? 7 tarik ke 7 ni dia berada di atas kan? So tarik ke titik station. Okey, kalau nampak 9 dah ada. Ini kita dah boleh hitamkan lah. Okey, sekarang kita nak cari 7. 7 tarik ke titik station. Okey. Dan turun ke bawah.
Wani nampak tak ini? Kalau Wani tengok 7 yang asalnya di sini, pandangan hadapan. Okey, tarik. So 7-nya Wani dah dapat ni. Ni adalah titik 7. Okey, ni adalah 9. Okey, dan kita hitamkan terus objek yang kita nampak ni titik 8. Okey, ni titik 8. Nampak tak anak-anak dan murid-murid semua? Ya. Macam mana kita nak dapatkan titik 6 dan 5? Sama juga 6 dengan 5 di sini. Tarik ke titik station. Okey, bersilam pada satah gambar. Tarik ke garisan tinggi ke bawah. Dan ini adalah titik, nampak ini adalah titik 6 dan ini adalah titik 5. Okey. Ini adalah titik 5. Sebab tinggi asal 5 kat sini. So tarik, ni adalah titik 5. Okey, so kita hitamkan objek yang kita dah nampak. So ini dah dapat, ini dah dapat. Okey. Macam mana kita nak dapat di belakang ni? Titik 4. 5 dah ada. Okey. Titik 5 dah ada. Macam mana kita nak dapat 4? 4 pun sama. 4 tarik ke titik station. Turun ke bawah. Kalau tengok 4 tadi kat sini kan? Turun ke bawah. So ini adalah titik 4. Okey. Macam mana nak dapat puncak? Okey. Sama juga puncak. Ni kita tarik dulu 90 darjah ketinggian asal. Okey, 90 darjah kat sini. Tinggi ni dah tarik pun ke sini. So sekarang ni satu tarik ke titik stesen. Okey. Satu kamu tarik ke titik stesen, bersilang di sini, turun ke bawah. So ini adalah puncak untuk piramid. Okey. Dan kita hitamkan objek. Okey, murid-murid boleh faham tak macam mana untuk kita lukis lukisan perspektif? Okey, murid-murid faham ya? Kalau faham sila tunjuk thumbs up di kamera. Okey. Okey. Kerana lepas ni cikgu kita akan buat lagi satu teknik menjawab dan contoh soalan bersama dengan murid kita hari ini. Tapi sebelum tu kita nak bagi mereka semua berehat seketika dan kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali bersama saya Wani Keri dalam Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran kita hari ini grafik komunikasi teknikal dan topiknya adalah lukisan perspektif. Masih lagi bersama dengan Cikgu Kashnani Maknur dan 6 murid dari SMK Seksyen 9 Shah Alam Selangor. Jadi kita nak teruskan dengan membuat teknik menjawab contoh soalan yang kedua. Dipersilakan Cikgu. Okey, terima kasih Wani. Dan seterusnya adalah teknik menjawab untuk perspektif 2 titik. Okey, kalau tengok perbezaannya, kalau tadi lukisan perspektif 1 titik, dia hanya tegak saja. So di sini kalau you tengok ini ada sudut, sudut 60 darjah ataupun di sini adalah sudut 30 darjah. So ini adalah perspektif 2 titik. Jadi kena ada 2 titik lenyap. Jadi macam biasa, saya akan tunjukkan pada murid-murid bahawasanya kamu kena lakar dulu objek sebab tak ada pandangan. So ini adalah kotak, kita kena susun kotak dulu. Okay? Kalau tengok ni kotak yang pertama, okeylah saya lukis jugalah ya. Kalau ikutkan, okey, you susun kotak dulu dan dia ada kotak di bahagian atas. Okey, ini kotak di bahagian atas lah. Okey, dan dia ada satu lagi kotak di tengah-tengah di sini. Okey, murid-murid di sinilah dia kebanyakan dia rasa lemah sikit Wani sebab dia tak boleh gambarkan objek itu macam mana. Okey, so kalau tengok di sini ini pandangan atas ya. So kita hanya potong saja dan dia ada pandangan tepi ni. Nampak kalau dia ada 2 kecil ni kan sebelah sini. So daripada sini dia tarik ke atas ni. Sorry. Kalau Wani perasan lah. So ini dia straight saja. Okey, saya tebalkanlah objek yang dah nampak ni. Saya tebalkanlah objek ini. Okey. Itu untuk pandangan hadapan. Dan untuk bahagian atas, bahagian atas objek ni dia menuju, kalau Wani tengok ni menuju ke sini tau. Garisan ini. So semua ni separuh daripada ni akan pergi ke sini. Okey. Ni akan pergi ke sini. So kita hitamkan sikit objek ni. Ni pentinglah untuk murid-murid melakar objek ni. Okey. Dan kalau tengok di sini half ni, okey, kalau tengok ni, ini daripada separuh ni akan pergi ke sini. Ni, dan ini kalau tengok di condongan Wani, tarik ke sini. Okey. Okey. Dan di belakang ni dia tak berubah. Di belakang ni dia kotak ni dia tak ada apa-apa, dia memang solid lah. Dan di sini dia sambung ke sini. Okey.
murid-murid kalau dah buat lakaran ni, murid-murid label. Dan seterusnya kita nak dapatkan titik lenyap untuk perspektif 2 titik, murid-murid kena paralelkan. Okey, dengan pandangan di atas. Ingat, naik ke satah gambar, turun ke garis ufuk. So itu adalah titik lenyap yang pertama. Sebelah kanan, tarik ke satah gambar, turun ke satah ufuk. Dia mesti berada pada satah ufuk, okay? Garis ufuk untuk kamu dapatkan titik lenyap yang kedua. Dan seterusnya Wani, okay? Yang ini ketinggian ini objek ni kita tarik je ke satah utama ni, satah rujukan kita ni. Kita tarik aja tinggi 1, 2, 3. Kita tarik untuk kita hasilkan sebuah kotak. Kalau Wani okey ni paling tinggilah. Tarik ke kanan dan tarik ke kiri. Ini yang paling atas. Bawah pun tarik ke kanan, tarik ke kiri. Okey. So, ini paling kiri, ini paling kanan. Kita wujudkan sebuah kotak dahulu. Okey, ini tarik ke titik stesen. Bila dah pandai Wani, kita tarik separuh aja lah, sikit saja menyentuh satah gambar. Kita turunkan ke bawah. Baik. Okey, ini yang paling kanan, tarik ke titik stesen. Okey, dan turun ke bawah. So, nampak tak ini yang paling kanan, paling kiri. Ya. Kita tarik sebelah sini, tarik sebelah sana, dia akan menghasilkan sebuah kotak. Okey, so objek kamu akan berada dalam kotak ini. So, kita step by step lah. Okay? So, kita nak bina yang mana dahulu? Kalau kita nampak, kita bina dulu permukaan ini. Okey, macam mana kita nak bina? Ni kita dah ada, cuma kita nak teruskan di sini. Kita tak tahu titiknya. So, tarik ke titik stesen. Okey, ni tarik ke bersilang di sini. So, Wani dah hitamkan objek ini. Okey, so kita boleh hitamkan objek ni. Dan seterusnya, kita nak dapatkan yang sebelah sini ataupun yang ini dulu. Okey, sama juga, tarik ke titik stesen, turun, dan ini kita dah tahu dah. Ini adalah titik yang ini. Okey, bila kita tarik ni, tarik ke sebelah kanan. Okey, nampak tak ni Wani? Okey. Okey, ni objek yang ini. Okay, bila dah dapat, so kita hitamkan objek, kita sambung saja. Okey, dan kita dah dapat yang tu. Okey, macam mana kita nak dapatkan yang di belakang? Saya rasa murid-murid boleh fokus kot. Okey, dan seterusnya kita nak cari yang titik yang di sini. Okey, kita tarik ke titik stesen. Okey, bersilang di sini. So kita dah dapat titik tu. Dan sama juga nak dapatkan titik ni, kita tarik ke titik stesen. Okey, turun, dan kita dah dapat objek ni. Okey, kita dah dapat dah garisan ini dan garisan ni. So macam mana kita nak dapat? Okey, kita cari yang di atas dulu. Okey, macam mana kita nak cari yang ini? Sama juga, yang ini tarik ke titik stesen. Okey, ni yang di bahagian atas ya. Okey, kalau you notice, ini titik ni dia sama dengan titik ni. Okey, nak dapat yang di belakang, tarik ke titik stesen. Okey, ni turun dan dapat ini yang paling tinggi lah. Okey, so dah dapat objek ni. Sama juga nak dapat yang ini, tarik ke titik stesen dan turun ke bawah. Kalau notice, okey, kita tak tahu ni kat mana. So yang ini kita tarik, yang ini tarik ke sini, ke satah gambar. Okey, so akan dapat yang ni. Nampak tak? Okay. So kita dah dapat yang petak di atas itu. Okey, macam mana kita nak dapat yang di bawah? Ni dah ada titik. So yang ni boleh tarik saja, dan titik ni boleh kamu akan dapat yang ni. Okey, ni ya. Nampak tak? Murid-murid semua, dan kita hitamkan objek. Okey, cuma kekeliruannya di sini Wani, kita nak dapat yang ini di bahagian bawah. Kita tak tahu. So ini kita tarik dulu ke satah gambar dan kita temukan 90 darjah dulu dengan ketinggian asal dia ni. Ini kita tarik ke sebelah sini, maka titik ni kamu akan jumpa ni objek ni di titik di sini. Okey, kalau turun ni nampak tak? So yang ni just tarik saja ke permukaan ini. Jadi pesanan saya murid-murid di luar sana dan juga anak-anak dalam talian, okey, kalau untuk cemerlang dalam mata pelajaran GKT, satu je pesanan saya, cuba kamu amalkan duit cash. Wani, apa duit cash? Okey, dah boleh mulakan. Azno, apa itu duit? Azno? Ya, saya cikgu. Duit di doa, usaha, istiqomah, tawakal. Doa, usaha, istiqamah, tawakal. InsyaAllah kejayaan akan saya hasilkan. Okey, so kalau murid-murid nak cemerlang
cubalah, bukan untuk mata pelajaran GKT sahaja, kamu boleh amalkan cikgu punya tagline ni, kamu boleh gunakan untuk semua mata pelajaran. So semoga kejayaan. Wani ada nak tanya apa-apa ke sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini? Okey cikgu, memandangkan kita dah sama-sama lihat teknik menjawab dan contoh soalan yang mungkin akan ditanyakan dalam peperiksaan nanti, kita tidak tahu, tapi mungkin cikgu boleh berkongsikan rumusan secara ringkas bagi keseluruhan mata pelajaran kita hari ini. Okey, rumusan saya, anak-anak ingat, kalau you berusaha macam yang saya cakap tadilah, nak cemerlang dalam GKT sangat senang, dengan syarat sebab dia ada soalan teori dan dia ada soalan yang melukis bahagian B. Jadi murid-murid kena, kalau teori tu kebanyakan murid-murid lemah bila nak membaca bahagian teori. Jadi sebenarnya senang saja. Jadi kita anggap buku teks kita tu sebagai novel. Kalau kamu suka baca novel, sama juga bila you baca you transfer. Sebab GKT ni dia adalah fakta. Dia bukannya nak kena soalan kebat, nak kena mengarang, tak ada. Kalau dia tanya jenis-jenis lukisan perspektif, you dah tahu dah kita ada berapa jenis. Dalam teori mungkin dia akan tanya sampai 3 titik, tapi tengok pada gambar aja. Okey, jadi kamu ikut step by step insya-Allah. Dan kalau tadi kemahiran murid mesti pandai melakar. Okey, pandai melakar. So kalau you dah dapat melakar, you boleh gambarkan objek. Bila dah dapat objek, you boleh label. Okey, sebab saya yang dah tua ni pun yang Wani masih lagi memerlukan pandangan bantuan tu. Objek yang di atas, kalau saya tak ada, hanya murid yang pintar dan smart dia akan skip lakaran, dia terus saja Wani. Budak macam tu memang kita nak cari susah lah, tapi memang ada. Memang ada. Dan kalau tengok budak-budak macam tu, dia smart saja. Drawing dia cantik sangat. Itu dia, nampaknya selama 1 jam kelas kita pada hari ini, kita berjaya menghuraikan jenis lukisan perspektif, mengenal pasti elemen dan melukis lukisan perspektif. Jadi murid semua, buat kali terakhirnya, kalau anda faham dengan penuh semangat, sila buka mikrofon anda dan katakan terima kasih Cikgu Cash. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Kashnani Maknur dari SMK Seksyen 9 Shah Alam Selangor, dan terima kasih kepada 6 murid kita, Aznur Ain, Putri Nur Insyira, Nur Farisha, Siva Shankar, Irina Akmal dan Aina Sofia. Kak Wani doakan yang terbaik untuk anda semua, dan semoga kita jumpa lagi pada episod akan datang hanya dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye.